dia ada macam kita kata tadi, dia adalah systematic process. Bila systematic process, dia mungkin benda itu dipandu oleh beberapa fasa. Okey, dalam fasa kalau kita tengok daripada rajah dalam slide ini, instructional design bermula dengan analisis, lepas tu design, rapid prototype, development and implement. And semua tu nanti akan di-evaluate. Okay. Ini adalah orang kata basic dalam instructional design. Okay. Dalam instructional design juga dia melibatkan first people. Of course, people ni sebab orang yang akan terlibat dalam sesi pengajaran dan pembelajaran kita adalah manusia, iaitu student kita. Okay. So, kita kena consider people yang terlibat itu siapa sasarannya. Itu dari segi umur dan juga level pengetahuan dia. Kita tak boleh nak pukul rata pelajar kelas A dengan pelajar kelas J itu sama. Kita tak boleh kata kanak-kanak dan juga pelajar dewasa itu sama. So, kena consider people. Okay, siapa dari segi pengajar, dari segi pelajar dan juga pengajar itu sendiri. Okay, kedua, materials, iaitu apa bahan yang kita gunakan dalam sesi pengajaran kita. Kalau kita nak gunakan bahan pengajaran yang berbentuk fizikal, mungkin kita buat worksheet sahaja, atau mungkin kita buat satu games yang berbentuk board games ke apa. So, materials tu mesti akan membantu pengajar, iaitu cikgu dan juga pelajar tu untuk mencapai objektif pembelajaran kita pada hari itu. Okay. Kadang-kadang kalau kita tengok banyak-banyak cikgu bahasa Inggeris akan menggunakan permainan sahibah untuk objektif dia untuk menambahkan vocabulary untuk student dia. So itu salah satu material yang sesuai digunakan untuk mencapai objektif pembelajaran tu. Yang ketiga, teknologi. Kalau kita menggunakan sesuatu yang berkaitan dengan digital, so teknologi ni penting. Okay. Teknologi ni kita kena consider dari segi macam mana, dari segi perkakasan dia, adakah sesuai ataupun mencukupi untuk pelajar tu menggunakan perkakasan yang dia ada untuk kita belajar. Dan juga dari segi akses dia. Okey, seperti yang kita tengah hadapi sekarang ni lah. Okey, ada pelajar yang menghadapi masalah capaian internet. Okey, sebab tu saya ataupun kita boleh tukarkan daripada conferencing punya teaching and learning, iaitu macam kita gunakan Google Meet ataupun Webex ataupun yang berbentuk conferencing punya application. Kita tukar kepada bentuk video. Okay, video yang mana di-record awal dan lepas tu kita upload di mana orang pelajar yang mengalami internet yang rendah, mungkin dia boleh menonton video ini ataupun mendapat apa yang saya sampaikan pada hari ini pada waktu yang lain. Okey, jadi kita boleh memastikan bahawa pelajar kita mendapat peluang yang sama untuk belajar. Okay. Sayanglah kalau saya buat conferencing ataupun guna online, direct online ni, tapi hanya beberapa pelajar saja yang berpeluang untuk ikut. Jadi kita kena consider juga dari segi teknologi. Dan yang keempat dari segi time. Okay? Time is invested in creating the learning platform and the time used to train the learners. Okay, sebab tu dalam sesi pengajaran kita kena kenal pasti berapa tempoh yang sesuai untuk kita gunakan untuk sesuatu aktiviti. Selalunya pada proses induksi ataupun pemulaan pengajaran hanya ditentukan untuk 5 minit. Okay. Untuk perkembangan mungkin dalam setengah jam dan penilaian mungkin 15 minit. Jadi kita perlu menggunakan apa yang kita ada ataupun kita nak membangunkan sesuatu aktiviti ataupun produk pengajaran kita sesuai dengan tempoh pengajaran. Okay, kadang-kadang berlaku masalah bila kita canggih dah, kita nak gunakan software ataupun aplikasi yang canggih. Tapi dengan kekangan dan juga dengan orang kata keperluan untuk gunakan waktu dan tempoh yang agak limited tu, jadi
bila kita nilai balik pengajaran kita, dia dah tak mencapai objektif. So sayanglah kat situ ya. So dekat sini boleh disimpulkan sebenarnya ISD proses ni dia ringkas je, iaitu perlu ada input, maknanya sebelum untuk kita memulakan produk ataupun kita nak menghasilkan sesuatu software tu, kita kena buat analisis. Okay, dari segi dia punya performance, dari segi sebenarnya target, maknanya input tu. Bila kita dah dapat semua tu, kita akan design and develop. Okay, itu adalah melalui proses lah. Okay, design and develop. And the product dia tu akan ataupun kita namakan output, akan kita laksanakan dan juga akan kita evaluate. Bila adanya 3 proses yang basic ini, sebenarnya dah cukup untuk menunjukkan proses of macam mana instructional system design tu dilakukan. Okay. Okey, kita rehat dulu untuk saya perkenalkan selepas ini apa yang contoh-contoh ISD model ataupun instructional system design, sistem design model yang kita akan guna dan juga implementasikan dalam kita punya design and development untuk software ni nanti. Okey, selepas ini. Okey.